السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita menyambung lagi tafsir surah Ar-Ra'd. Hari ini kita mulakan pada ayat yang ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arham wa ma tazdad. وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من wal. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-8 Allah cerita tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan Allah, ilmu Allah taala bagi memberikan peringatan kepada orang-orang kafir Quraisy yang tidak meyakini kekuasaan Allah taala. Allah bagi tahu, Allah taala ya'lamu, maha tahu, ma tahmilu kullu untha, apa yang tahmilu, apa yang dikandung, kullu untha, oleh setiap perempuan, wa ma taghidul arham, dan apa yang kurang dalam rahim, wa ma tazdad, dan apa yang lebih dalam rahim. Allah Ta'ala je tahu. Maksud dia, ulama tafsir sebut, antara benda yang Allah Ta'ala tahu yang manusia tak tahu ialah benda yang ada di dalam perut ataupun rahim perempuan ketika dia mengandung. Jadi ketika dia mengandung ni, lelaki ke perempuan ke, Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Asy-Sya'rawi ketika mana menjawab persoalan, orang tanya, zaman sekarang orang kata tahu lelaki perempuan. Zaman sekarang sebab ada ultrasound. Quran kata Allah Ta'ala je tahu. Jawab siapa nama Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir beliau, dia kata dia tahu tu dengan menggunakan alat, dan tahu sekadar tahu lelaki perempuan je. Budak tu cerdik ke, budak tu bodoh ke, budak tu tak tahu dia tu. Allah dia tahu belaka. Dia tak tahu. Macam apa nama anak bongsu saya. Anak bongsu saya waktu mengandung tak tahu pun dia Down syndrome. Lahir pun tak tahu. Doktor suruh balik rumah. Biasanya budak kalau lahir Down syndrome, dia nampak mata pelik sikit, dia pegang. Pergi jumpa pakar pediatrik kata, okey boleh balik. Tak tahu pun dah lahir dah, tak tahu pun dia Down syndrome. Lepas kena kuning tu, pergi doktor tengok macam Down syndrome. Lepas tu ambil darah baru confirm Down syndrome. Maknanya Allah Ta'ala dia tahu dah anak saya dalam perut mak dia tu Down syndrome. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Allah Ta'ala sebut Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. Allah Ta'ala tahu apa yang dikandung oleh setiap manusia.
wa ma taghidul arham, dan apa yang kurang rahim. Apa maksud kurang rahim? Okey, kita baca surah Ar-Ra'd. Ya, surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8. Okey. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8 cerita tentang, okey, kita tengok apakah yang disebut wa ma taghidu. Taghidu tu maksud dia apa yang kandungan rahim kurang sempurna. Maksud dia rahim nak gugur bila tu taghidul arham. Ada baby yang rahimnya kurang sempurna, dengan makna ada yang gugur. Wa ma tazdad, dan ada yang tak gugur. Wa ma tazdad, ada yang tak gugur. Tu satu tafsiran. Apa yang lebih? Tazdad tu apa yang lebih? Jadi rahim ni Allah Ta'ala sahaja tahu. Yang ada dalam rahim, sama ada rahim tu taghidu, iaitu berkurang, dengan makna tak cukup 9 bulan gugur. Ada yang tak cukup 9 bulan tapi tak gugur. Semua tu Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. Orang tak tahu belaka. Baik, lagi itu satu makna. Makna yang kedua, dari segi panjang pendek janin tu Allah Ta'ala je tahu. Yang kedua, wa ma tazdad, apa yang lebih dari segi bilangan baby dalam perut tu. Mungkin baby tu 2 orang. Kita disebut tauam. Tauam tu memang mungkin 2 orang tauam kembar, mungkin kembar lebih. Allah Ta'ala sahaja yang mengetahui. So kata kesimpulan yang disebut oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan rahim kurang dan rahim lebih, iaitu pertama, jumlah baby yang ada dalam rahim tu mungkin seorang, mungkin lebih. Satu lagi, muddah. Muddah tu maksud dia tempoh kehamilan. Ada orang hamil 6 bulan, ada 9 bulan, ada tak cukup tak cukup bulan, ada lebih dan sebagainya. Cuma yang menarik disebut dalam kitab ni, kitab tafsir Sya'rawi ni, wa hunaka, ada orang ni, kalau dengar kat doktor ni terkejut doktor ni. Wa hunaka man yuladu ba'da 6 syuhur minal hamli. Ada orang yang lahir selepas 6 bulan daripada hamil, atau 7 bulan, atau 8. Wa qad yabtaddul milad li sanatain. Bahkan mungkin ada sampai 2 tahun. 2 tahun zaman sekarang tak ada lah. Lebih 9 bulan terus beranak, induce dia panggil. Wa yuqalu, dan dikatakan, yang dipelik ni, wa yuqalu inna ad-dhahhak wulida li sanataini fi batni ummihi. Ada seorang ulama nama ad-dhahhak, lahir setelah mengandung 2 tahun. 2 tahun mengandung dhahhak. Wa Haram bin Hayyan. Haram bin Hayyan ni seorang tokoh, wulida li 4 sinin, lahir selepas mengandung 4 tahun. Ni dalam kitab tafsir sebut ni. Tafsir apa? Tafsir Sya'rawi. Wa dhalla ahla ummuhu yulahiduna kibra baitinha batniha. Dan mak dia ni tengok perut dia besar, dah 4 tahun. Batu nama Haramim. Dengan makna lama. Haram ni makna tua. Sebab tu nama dia, mak dia bagi nama tua. Sebab haram, satu lagi makna bahasa Arab, syabun, dah jadi pemuda waktu dalam perut lagi. Jadi ini kes-kes sebegini berlaku pada zaman dahulu. Semuanya Allah Ta'ala tahu. Itu maksud ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham, apa yang rahim tu kurang, wa ma tazdad, apa yang rahim tu lebih. Jadi Allah Ta'ala tahu dalam ayat ni 3 benda. Allah Ta'ala beritahu apa yang dikandung oleh orang perempuan, apa yang rahimnya kurang, dan apa yang rahimnya lebih. Maksud rahimnya kurang muddah iaitu tempoh, ataupun kurang tangan kurang, baby kurang, ataupun gugur. Lebih mungkin seorang jadi 2 orang, ataupun muddah mungkin lebih sampai 9 bulan atau 10 bulan mengandung. Gitu. Tu ceritanya. Baik. Masuk juga berat baby. Allah Ta'ala tahu.
Ada yang apa nama? Yang mengandung lahir-lahir baby sekarang 3.4, 3.2. Saya 4.65. Dia tahan aku kecil dulu. 4.65. 10 pound. Mak saya kata 10 pound. Siap tulis dalam apa nama? Dalam surat beranak 4.65. Tu Allah Taala tahu. Baik. Sik baik jadi ustaz juga. Okey, baik. Jadi Allah Taala sebut wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Wa kullu syai'in, dan segala sesuatu 'indahu di sisi Allah bimiqdar, ada ukurannya. Allah Taala aja tahu. Alimul ghaibi, Allah Taala Maha mengetahui perkara ghaib. Wasyahadah, dan Allah Taala mengetahui perkara yang syahadah, yang nampak. Al-kabiru, dan Allah Ta'ala maha besar. Al-muta'ali, dan Allah Ta'ala maha tinggi. Ini sifat-sifat Allah. Allah perkenalkan sifat Allah kepada orang-orang yang tidak percaya tentang keesaan Allah dengan beberapa sifat. Yang pertama, tahu benda gaib, tahu benda akan datang, tahu benda nyata, tahu maha besar, lagi maha tinggi. Baik. Kadang-kadang apa yang Allah Ta'ala wahyukan pada zaman Nabi SAW, zaman sekarang menjawab persoalan zaman sekarang. Ada juga contoh kalau kita baca kitab tafsir lama, dia tafsir lain. Baca kitab tafsir baru, dia tambah tafsir lagi. Contoh dalam surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan, Allah Ta'ala sebut tentang orang Fir'aun dan pengikut-pengikutnya yang dibunuh ataupun mati tenggelam. Bila mati tenggelam dalam laut, mereka ni meninggalkan harta yang banyak. Kam taraku min jannatin wa uyun, banyak harta tinggalkan. Akhir sekali Allah Ta'ala sebut, walaupun dia harta banyak, fama bakat alaihimus samaa'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Walaupun dia ni ada nama, walaupun dia ni ada apa nama kedudukan, kalau bila dia mati, langit tak menangis, bumi pun tak menangis. Tu nak bagi tahu hinanya Firaun. Bila mentafsirkan ayat ini oleh ulama-ulama tafsir dulu, dia tafsir dengan cara dia bagi tahu kalau Firaun tidak ditangisi kematiannya oleh langit dan bumi, orang beriman akan ditangisi kematiannya oleh langit dan bumi. Dia pun sebutlah apa dia yang menangis. Siapa dia contoh yang menangis, orang lagu mana. Itu tafsiran dahululah. Bila tengok tafsiran sekarang yang ditambah baik, yang di-upgrade, yang ditemui, antaranya ialah tentang tulisan hieroglif, iaitu tulisan Mesir purba lama. Yang mana tulisan Mesir purba zaman dulu, ketika Quran turun, orang zaman Nabi pun tak erti baca sebab tulisan dia tu macam tu. Tak erti baca, tetapi hasil kajian zaman sekarang, dekat piramid tu, di piramid tu ada tulisan ini, dan orang sekarang baca, rupanya tulisan itu menulis sky weeps for you and the earth weeps for you. Maknanya langit menangisi kamu wahai Firaun, dan juga bumi juga menangisi kamu wahai Firaun. Apa cakap? Tulisan purba tu puji Firaun. Bila tulisan purba tu puji Firaun, langit menangis untuk kamu, bumi menangis untuk kamu, datang Quran turun, Allah Ta'ala kata langit tak menangis pun, bumi tak menangis pun. Jadi Quran menjawab apa yang difahami dari tulisan hieroglif sekarang, dijawab oleh Quran 1400 tahun dulu. Tapi waktu Quran turun tu, orang kafir Quraisy ke, orang pakar-pakar bahasa zaman tu tak tahu pun itu tulisan yang dimaksudkan dekat dengan bumi Firaun. Sekarang baru orang tahu. Bila orang tahu, oh, dia puji langit tangisi kematian Firaun, bumi tangisi kematian Firaun. Tengok Quran, Quran nafikan. Jadi penafian Quran dalam surah Ad-Dukhan terhadap tulisan itu hanya diketahui pada zaman ini. Zaman Quran turun tak tahu pun itu penafian terhadap tulisan hieroglif tu. Tu nak bagi tahu hebatnya Quran ini. Jadi Allah Ta'ala tahu perkara gaib, Allah Ta'ala tahu perkara nyata.
Dan ada yang Allah Ta'ala timbulkan dan serlahkan setelah beratus tahun, setelah 1400 tahun. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulas ayat ini, ada 5 perkara. Ada 5 perkara yang Allah Ta'ala sahaja tahu. Yang pertama, termasuk benda yang ada dalam rahim itulah. Pertama, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Pertama, tidak ada siapa tahu besok dia akan buat apa melainkan Allah. Esok kita akan buat apa dan apa yang terjadi besok tak tahu, siapa tahu, Allah je tahu. Yalah, memanglah kita nak merancang nak pergi sana pergi sini, belum tentu jadi. Baik, itu pertama. Yang kedua, besok dan akan datang tak kira. Besok ke macam kita rancang pencen, kita rancang pencen. Oh, nanti umur 60 pencen, nak balik kampung, nak buat rumah, duduk kat kampung, lepas tu nak buat kebun, tak sampai pencen, mati dah. Tu nak bagi tahu. Ni Allah je tahu. Betul tak? Saya ingat almarhum ayah saya. Almarhum ayah saya ni, dia ada satu tanah dekat dengan masjid di Thailand. Dekat dengan masjid, depan masjid. Tanah tu hanya muat untuk satu lot rumah, rumah 3 bilik, rumah 2 bilik 3 bilik, cik lah. Jadi minta lah anak-anak saudara dia nak beli. Kata ayah saya tak jual. Kenapa? Nanti pencen nak buat rumah situ bagi masjid. Dekat perancangan. Umur 56 meninggal, tak sempat pencen. Jadi tanah tu sampai sekarang terbiar je. Akhir sekali mak saya tanya saya, jual lah, siapa nak. Mahal lah kat Thailand tanah lagu tu, RM5,000. RM5,000. Tanah satu lot tepi jalan, RM5,000. Satu lot tepi jalan kat masjid, RM5,000. Allah, saya kata sayang, saya jual lah sebab tak ada siapa nak balik Thailand dah, kita dah jadi orang Malaysia dah. Tak apalah. Tu nak bagi tahu perancangan. Satu, tak ada siapa tahu apa yang akan kita buat besok. Kedua, wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Yang kedua ayat tadi. Tidak ada siapa yang tahu apa yang dikurangi oleh rahim melainkan Allah. Dikurangi oleh rahim. Tadilah tak tahu baby ni gugur ke kekal. Tak tahu baby ni 8 bulan ke 6 bulan akan lahir. Tak tahu baby ni berapa pound, berapa kilogram. Baik, 2. Yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. 3, tidak ada siapa tahu bilakah nak hujan melainkan Allah. Tu ada ramalan cuaca, nama ramalan. Tidak ada siapa tahu bilakah hujan nak datang. Dia kadang-kadang tengok gelap nak hujan, tiba-tiba tak hujan. Betul? Itu Allah Ta'ala bagi. Bukan main lagi sembahyang istisqa tak turun hujan, ada juga. Betul? Ada pula yang sembahyang istisqa turun hujan. Ada buat pembenihan awan. Contoh, katalah Singapura buat pembenihan awan, harap hujan, maka awan pun jalan pergi hujan kat Johor Bahru sebab masjid Abu Hurairah buat istisqa. Yang ambil duit Singapura, dia dapat hujan Johor Bahru sebab Johor Bahru buat istisqa. Itu semua kerja Allah. Memanglah dia buat pembenihan awan dengan harapan hujan. Ya, hujan, tapi hujan bukan tempat dia, hujan datang sini. Itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Berapa dah? 3, 4. Wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang ketiga, tidak ada siapa tahu dia mati mana. Almarhum Datuk Haruddin agak-agak dia tahu tak dia nak mati di California. Tahu. Saya pun tak tahu saya nak mati mana. Tuan-puan pun tak tahu. Almarhum ayah saya pun tak sangka dia nak mati kat Kelantan. Bapak saudara saya mati kat KL. Ramai orang mati kat tempat yang dia tak sangka. Dia duk harapnya kalau mati ni nak mati ke bumi sebelah kubur ayah. Tak sempat kubur ayah mati. Sebab itulah kalau kita mati di mana, kebumikan di situ lah. Itu yang terbaik.
Kalau kita mati kat Johor, kebumikan kat Johor. Kerana apa? Kerana orang yang mulia darjatnya, tinggi darjatnya ialah orang beriman yang dikebumikan jauh daripada tempat dia lahir. Ini berdasarkan hadis kisah Nabi menziarahi seorang Ansar semayang jenazah. Bila Nabi semayang jenazah, Nabi tanya, orang ni orang mana ni? Orang kampung sini ya. Kata Nabi, alangkah baiknya kalau dia bukan orang kampung sini. Maka sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Sesungguhnya orang beriman, darjat dia di dalam syurga diukur daripada mana tempat dia lahir dan di mana tempat dia mati. Maka bila dia mati kat tempat dia lahir, tak jauh lah dia punya, dekat. So Ustaz Rifki jangan isi orang balik Kelantan. Mana tahu duduk Kelantan mati Mekah. Kerja Allah Ta'ala. Dia macam tahu saya nak mati kat mana. Walaupun saya duduk kat Kelantan, mana tahu mati kat Mekah. Betul? Jawapan mesti ada. Maknanya nak bagi tahu, kita tahu. Nak balik Kelantan? Ya, nak balik Kelantan. Tapi belum tentu mati kat Kelantan. Tak ada siapa tahu. Lagi yang terakhir sekali. Wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallah. Dan tidak ada siapa yang tahu bilakah berlakunya kiamat, melainkan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Baik, itu huraian hadis kepada tafsiran kepada ayat Al-Quran, ayat 8 dan 9. Okey. Masuk ayat seterusnya. Sawa'um minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Sawa'un, sama je. Ayat ke-10, sawa'un, sama saja. Minkum, bagi Allah Ta'ala, minkum, sesiapa di kalangan kamu, man asarral qawla, kalau dia asarra, merahsiakan ungkapan, wa man jahara bihi, atau dia berterus terang dengan ucapan dia, sama je. Dengan makna Allah tahu berlaku. Kamu cakap kuat ke, kamu cakap perlahan ke, kamu rahsiakan ucapan kau ke, kamu terus terang ke, semua Allah Ta'ala tahu. Kamu kahwin tak bagi tahu bini pun Allah Ta'ala tahu, kamu kahwin tahu bagi tahu bini pun Allah Ta'ala tahu. Jadi orang lelaki ni kadang-kadang dia ingat apa nama, dia kahwin diam-diam tu, bini tak tahu. Tak, Allah tahu. Allah tahu. Jadi maknanya nak bagi tahu, man asarral qawla, kamu cakap perlahan pun Allah Ta'ala tahu, kamu cakap lati pun Allah Ta'ala tahu, kamu terus terang pun Allah Ta'ala tahu. Baik. Dan tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Satu lagi, wa man huwa mustakhfin bil lail, dan Allah juga tahu siapa yang bersembunyi pada waktu malam. Pada waktu malam kau bersembunyi di mana-mana pun Allah Ta'ala tahu. Wasaribum bin nahar, dan siapa berjalan menampakkan diri di siang hari pun Allah Ta'ala tahu. Sembunyi malam Allah Ta'ala tahu, jalan siang Allah Ta'ala tahu. Ni nak bagi tahu pengetahuan Allah yang mendalam. Jadi yang ni yang yang menyebabkan orang beriman ni dia rasa tak selesa nak buat dosa kerana dia tahu, Allah tahu, walaupun manusia tak tahu. Dan inilah tarbiyah puasa. Tarbiyah puasa ni ya. Sebab puasa ni kita seorang je tahu kita batal ke tak batal. Orang lain tak tahu. Maknanya ni tarbiyah. Tapi kita pelik juga. Geng-geng puasa 6 ni, siap 6 hari masuk dalam Facebook, 6 days down. Tulislah Facebook, saya kata sakit budak ni. Tulis buat apa? Puasa kau seorang je tahu. Tak, tulis. Tak tahulah dia tulis kenapa. Puasa 6, puasa sunat. Duduk diam-diam sudahlah. Buat apa? Sehingga Imam Malik huraian panjang tentang kenapa Imam Malik memakruhkan puasa 6. Imam Malik dia makruhkan puasa 6. Imam Syafi'i, dia kata Imam Malik ni dia mengutamakan amal ahli Madinah.
daripada hadis ahad. Amal ahli Madinah ni maknanya orang Madinah buat ke tak buat puasa 6. Dia tengok orang Madinah tak buat. Orang Madinah ni Imam Malik ni dia lebih kurang 100 tahun selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maknanya dia kata kalau orang Madinah buat lagu tu, mesti gitulah Nabi buat. Sebab dia ambil secara turun-temurun. Mustahil lah orang Madinah buat sesuatu yang Nabi tak buat, atau orang Madinah tinggal apa yang Nabi buat. So hadis berkaitan dengan puasa 6 ni hadis qauli yang diriwayatkan secara ahad, dengan makna bukan ramai perawinya. Maksud hadis tu sesiapa mansama Ramadan, puasa Ramadan, kemudian diikuti oleh 6 hari Syawal, maka pahalanya macam puasa setahun. Maka Imam Syafi'i terima sebab hadis tu sahih. Maka sunatlah puasa di kalangan mazhab Syafi'i. Imam Malik kata, ya memang hadis ni sahih, tapi tengok orang Madinah buat ke tak buat. Dia perhati orang Madinah tak buat. Bila orang Madinah tak puasa 6, dia kata, ada something dengan hadis ni. So dia tak terima hadis tersebut sebab tak sama dengan amalan orang Madinah. Dijawab oleh ulama-ulama Syafi'iyah, dia kata sebenarnya bukan orang Madinah tak buat, orang Madinah tak bagi tahu. Dia diam sampai macam tak buat. Dia punya rahsia tu, amalan ke, dia tak bagi tahu. Sampai Imam Malik kata, puasa lagu tu. Bukan dia tulis dalam Facebook, dia puasa dah. Kau tulis ke tak tulis dalam Facebook tentang ibadat, Allah Ta'ala tahu. Kau suruh tulis lah. Tulis status, minta tolonglah jangan tulis puasa 6. Kalau tulis benda-benda lain tu tak apalah, tulis apa munasabah sikit. Kalau puasa 6 dia tulis juga, saya tak tahulah. Amalan yang hanya Allah Ta'ala sahaja tahu. Itu didikan puasa je, supaya merasai ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama dengan kita. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu sini, mustakhfim bil lail wa saribun bin nahar. Pada waktu malam kau sembunyi pun Allah Ta'ala tahu, pada waktu siang kau jalan mana-mana pun Allah Ta'ala tahu. Bukan setakat Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala hantar pula malaikat. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Lahu, bagi manusia. Mu'aqibatun, ada malaikat. Mu'aqibat ni asal makna perkataan ta'aqabah. Aqabah ni maksudnya aqabayat, bergilir-gilir. Ada malaikat yang buat kerja bergilir-gilir, duduk depan kamu, min baini yadaihi, depan manusia, wa min khalfihi, belakang manusia. Tugasnya yahfazunahu min amrillah. Malaikat yang mengikutinya bergiliran di muka bumi, di depan dan di belakang. Yahfazunahu min amrillah, mereka menjaga manusia atas perintah Allah. Maknanya bagi setiap orang ada malaikat yang bergiliran menjaganya. Malaikat ni dipanggil malaikat apa? Hafazah. Yahfazunahu min amrillah, malaikat hafazah. Kerja dia, tugas dia jaga manusia. Dikukuhkan ayat ini dengan hadis riwayat Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan hadis, ma minkum min ahadin illa waqad wukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Setiap manusia ni akan ada malaikat, akan ada qarin yang dilantik oleh Allah. Qarin ni daripada jin dan qarin daripada malaikat. Qarin ni maksudnya teman rapat, yang ditemani oleh pendamping. Pendamping. Tidak ada seorang pun melainkan ada pendamping. Satu pendamping jin, satu pendamping malaikat. Rasulullah ditanya oleh sahabat, wa iyyaka ya Rasulullah, kamu pun sama? Ada pendamping juga? Wa iyyaya, ya, aku pun ada juga. Aku pun ada qarin, aku pun ada malaikat. Tetapi walakinnallaha a'anani alaihi fala ya'muruni illa bi khair. Tapi mereka tidak boleh buat apa-apa aku melainkan untuk aku buat kebaikan, sebab Allah bantu aku. A'anani, Allah bantu aku. Kita ni antara pendamping iblis dengan pendamping malaikat, mana lebih power? Kita ni.
Dia duduk sebelah kita ni, tak? Tengok mana power. Kalau jenis pergi masjid je, mana pendapat malaikat lagi power daripada pendapat jin. Kalau jenis malah pergi masjid, azan bukan kuat lagi. Oh, tak nak pergi masjid. Tak rasa apa. Maknanya power tu. Power tu lah, power seko lagi. Yang jin. Kalau orang nampak lah kan, jadi nampak jin duduk sebelah dia, nampak malaikat. Kalau nampak pelajar saya ada seorang tu, Allah Ta'ala bagi dia nampak. Satu hari dia datang kat surau dia, wah, Ustaz, tutup hijab saya tak tahan Ustaz, banyaknya kat sini. Kat sekolah saya lah. Tahu dia nampak dia tu. Lepas tu ada satu, saya kata betul kau nampak? Lepas tu tanya mak dia. Mak dia kata, Ustaz, kena teruk-teruk Ustaz. Dia pergi tandas tu, pak, terbuka lampu. Pak, terbuka lampu. Dia masuk tanah nak buang air, lampu sudah dibuka siap dah. Mak dia kata, tak tahulah, saya kata jin apa lah awak dia. Hari-hari duduk ubat dia. Kejap ubat dia. Dia seronoknya bila kita ubat dia tak. Dah jin tu okey sikit, pergi masuk kelas. Kuat tu, tak boleh pergi lagi. Ada lagi kat sekolah. Saya telefon cikgu jaga kelas tu. Telefon cikgu jaga kelas. Kenapa Ustaz? Tolong azan. Pagi seorang budak azan. Maka budak buat azan. Kejap dia kata, lari Ustaz. Dia pergi. Dia pergi. Mana saya tengok memang jin ni kalah dengan azan. Tapi sekolah sekarang banyak azan, banyak nyanyi. Awak. Banyak azan, banyak nyanyi. Banyak nyanyi. Itu yang sakit hati tu. Lepas tu dia ni pelajar sekolah hidayah dulu. Jadi tanya, waktu hidayah lain Ustaz, aura dia cantik. Dia bagi tahu. Aura hidayah lain, punya Quran je saya tak pernah kena lah ya. Waktu sekolah rendah hidayah. Lepas PKP 2 tahun tak pergi sekolah, kat sekolah saya tu mungkin tak ada aura azan apa semua tu, baru start sekolah, masuk tu dia kena. Jadi sekarang dalam usaha untuk kembalikan azan apa semua supaya jin tu lari, budak tu boleh belajar dengan baik kat sekolah tu. Nak bagi tahu, boleh tahan PKP punya pasal ni. Memang sekolah tu dulu pun banyak juga jinnya, tapi bila kita duk asyik buat yasin apa semua dah lama dah okey. Lepas PKP 2 tahun ni dia jadi balik. Maknanya gitulah. Rumah kita pun sama. Kalau jarang baca Quran, tengoklah yang banyaknya yang jin tu lah. Tambah pula tengok Maharaja lawak aja, makinlah jin. Baik. Jadi ada malaikat dia kerja dia jaga. Cuma kita kena top up power malaikat untuk sentiasa jaga kita dengan kita buat benda-benda baik, benda-benda cahaya yang menyebabkan malaikat tu makin seronok dengan kita. Jadi bila makin seronok dengan kita makin dikuasai oleh malaikat dibandingkan dengan jin. Jadi malaikat ni dia suka apa? Dia suka benda-benda baik lah. Sebab dia tu baik. Jadi bila kita banyak buat baik, so aura malaikat tu kuat pada badan kita, insya-Allah suka datang masjid. Ini aura jin kuat. Jin makan apa? Asap. Jin makan asap, kita dah ambil aura tu. Kejap-kejap jin pun datang. Geng aku. Betul. Ni masalah. Baik. Oleh kerana itu, tuan-puan, kita ambil aura Quran, aura baik-baik ni. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan aura malaikat tu lebih kuat untuk kita, bukan aura jin. Dah lah berasap. Masuk tandas pula berasap pula. Sakit hati. 2 kali. Saya kalau pergi tandas, kadang-kadang cikgu-cikgu ni dia nak merokok tak boleh, dia merokok dalam tandas. Kita sakit perut. Masuk kelam, ya Allah, aku geram, aku sakit perut. Nak masuk, dia duk berasap dalam tu. Saya kata Allah kuatlah pelihara jin. Patutlah banyak jin kat sekolah ni. Cikgu pun aura jin kuat. Dah lah isap rokok tu berasap dah. Dah jamban pula. Habis kata. Betul tak? Tu. Pening kita nak masuk, nak buang air. Aduh. Baik, jadi malaikat ni kerja dia jaga. Bila dia jaga? Hadis kedua. Hadis seterusnya.
yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat-malaikat selalu mengikuti kamu bergiliran. Maknanya malaikat ni ikut shift. Bila? Wa yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asri. Dan mereka berkumpul pada waktu salat subuh dan salat asar. Fayas'adu ilaihi alladhina batu fikum. Dan naiklah para malaikat yang duduk bersama dengan kalian. Kata Nabi SAW, fayas'aluhum wa huwa a'lam bikum. Allah tanya malaikat tu sedangkan Allah Maha mengetahui. Allah tahu dah kita buat apa. Tapi Allah tanya malaikat sebab nak berbangga-bangga dengan hamba-hambanya. Kaifa taraktum ibadi? Macam mana kau tinggalkan hamba-Ku? Kata Allah Ta'ala. Malaikat yang jaga kita ni, dia kata, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami datang jaga dia tadi. Bila? Lepas subuh. Duduk semayang. Duduk zikir semayang. Kan kita ada semayang pada zikir. Lepas tu kami naik lepas subuh, lepas asar tengok duduk semayang pula. Duduk semayang, duduk zikir. So laporan baik mereka ada untuk kita. Inilah dia malaikat yang menjaga kita. Yahfazunahu min amrillah. Atas urusan, atas arahan Allah Ta'ala. Moga-moga kita dijaga oleh malaikat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan aura malaikat lebih kuat daripada aura jin qarin. Moga-moga itulah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Mohon maaf kena berhenti awal, insya-Allah, sebab 9 suku ada ceramah online pula. Jadi besok kita sambung ceramah hijrah pula besok. Kuliah subuh tajuk hijrah. Sekadar itu sajalah. Apa kita dengar sama-sama kita manfaatkan. Saya rasa mohon ampun dan maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.